Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan kepada semua. Untuk kali ini saya akan kongsikan kepada anda teknik-teknik dalam pengucapan awam, di mana teknik-teknik ini adalah teknik yang penting untuk membolehkan sesebuah ucapan ataupun proses kita untuk berucap berjalan dengan lebih lancar. Jadi dalam proses menyampaikan ucapan ataupun teknik yang paling penting, yang paling mudah yang perlu kita fahami adalah kita perlu berpegang kepada konsep the diamond shape. Okay, the diamond shape ataupun bentuk diamond ataupun bentuk pengucapan ini adalah satu bentuk yang mudah untuk kita semua lakukan, di mana di dalam bentuk diamond shape seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan bahagikan bentuk ucapan kita kepada 3 bahagian utama, iaitu yang pertama di bahagian paling atas bentuk diamond tersebut ialah kepada pengenalan ucapan, kemudian di bahagian yang tengah yang paling besar adalah bahagian isi, dan bahagian yang paling bawah iaitu penjuru paling bawah merujuk kepada kesimpulan ataupun rumusan secara keseluruhan ucapan kita tadi. Jadi untuk pengenalan di bahagian yang teratas bentuk diamond kita, kita boleh memulakan ucapan dengan pelbagai kaedah ataupun dengan memulakan ucapan menggunakan pelbagai teknik. Antaranya adalah dengan kaedah memberikan ulasan mengenai topik yang kita bincangkan, ataupun kita boleh memberikan definisi berkenaan dengan topik yang kita cuba sampaikan kepada khalayak. Dan perkara yang boleh kita masukkan juga di dalam bahagian pengenalan ini adalah berkaitan dengan konsep sesuatu topik yang kita cuba sampaikan. Jadi di dalam pengenalan kita cuma sampaikan secara ringkas supaya memberikan gambaran kepada khalayak tentang apa yang cuba kita sampaikan di dalam bahagian isi perbincangan kita nanti. Okey, kemudian perkara yang kedua ataupun bahagian yang kedua di dalam ucapan kita adalah di bahagian tengah ataupun di bahagian isi, yang mana isi adalah perkara terpenting yang cuba kita sampaikan kepada khalayak supaya khalayak faham dengan apa ataupun subjek yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Jadi untuk menyampaikan bahagian isi, kita perlulah tekankan isi-isi yang kita cuba sampaikan. Contohnya di dalam ucapan kita, kita mempunyai 5 isi utama yang kita ingin sampaikan ataupun yang kita ingin dedahkan kepada khalayak. Jadi kelima-lima isi itu perlulah kita berikan penjelasan dengan begitu baik supaya khalayak boleh memahami isi-isi berkenaan dengan mudah, dan isi-isi tersebut perlulah kita sampaikan dengan kaedah yang berstruktur, di mana kita akan mulakan dengan isi yang pertama, kemudian isi yang kedua, isi yang ketiga, isi yang keempat dan isi yang kelima, ataupun kita mempunyai lebih daripada 5 isi, so kita kena menunjukkan bahawa struktur penyampaian kita adalah bersifat tersusun dan dimulakan dengan isi yang pertama. Jadi apabila menyampaikan isi ini, kita perlulah kemukakan dahulu. Jadi perkara pertama yang ingin disampaikan contohnya adalah macam ni. Perkara yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan isi 1. Jadi isi 1 adalah sekian sekian sekian. Kemudian barulah diberikan huraian berkenaan dengan isi yang pertama tersebut. Dan lebih elok sekiranya setiap isi yang kita sampaikan itu kita sertakan dengan contoh ataupun peristiwa-peristiwa ataupun situasi-situasi yang berkaitan, yang berkenaan dengan isi yang cuba kita sampaikan, supaya khalayak dapat memberikan visual dan juga gambaran tentang isi yang kita cuba sampaikan tersebut. Dan yang penting, isi-isi itu perlulah kita tekankan kepada khalayak supaya mereka still atau masih lagi berhubungan dengan konsep yang kita cuba jelaskan kepada mereka. Dan bahagian yang terakhir adalah bahagian penutup ataupun bahagian rumusan, di mana bahagian ini terletak di bahagian paling bawah diamond shape kita tadi, yang mana untuk bahagian kesimpulan ataupun rumusan kita perlu merangkumkan semula
kesemua isi yang kita jelaskan tadi, dan kalau boleh kita ulang semula setiap isi itu supaya dapat memberikan reflect balik kepada khalayak tentang perkara yang kita sampaikan kepada mereka, dan akhirnya mereka juga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi hujahan ataupun ucapan yang kita telah sampaikan tadi. Jadi, diamond shape adalah salah satu kaedah ataupun teknik yang penting apabila kita cuba untuk menyampaikan ucapan, dan kita mengakhiri ucapan dengan kaedah yang baik, dan sebaik-baiknya ataupun dengan seboleh-bolehnya apabila kita sampai kepada bahagian penghujung ataupun di bahagian rumusan, kita akan mulakan dengan perkataan seperti sebagai kesimpulan atau secara keseluruhannya ataupun sebagai rumusan kepada ucapan saya pada hari ini. Bila kita mengetengahkan perkataan-perkataan sedemikian, audiens ataupun khalayak boleh menangkap bahawa ucapan kita telah pun berada di bahagian penghujung dan memberikan gambaran ataupun satu petanda kepada khalayak bahawa kita telah pun mengakhiri ucapan. Jadi, itu sahaja perkongsian yang saya ingin sampaikan kepada anda tentang teknik dalam pengucapan awam ataupun di dalam berucap supaya boleh digunakan di dalam kehidupan seharian anda, dan yang paling penting semasa anda dalam proses untuk menyampaikan ucapan kepada khalayak ataupun audiens yang anda kehendaki. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam sesi yang akan datang, dan jangan lupa pastikan anda subscribe, like dan share channel YouTube saya untuk berkongsi lebih banyak maklumat kepada orang di luar sana. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.